Baik, Assalamualaikum, selamat petang tuan dan puan. Saya ucapkan hari ini tuan dan puan akan menonton video ini di YouTube channel Nur Aminah Umar. Dan kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya juga mengendalikan program untuk usahawan, berkolaborasi dengan mana-mana syarikat ataupun agensi, dan juga menerima jemputan apabila tuan dan puan ada mengadakan program-program tertentu yang memerlukan penglibatan saya dalam program berkenaan. Jadi untuk itu tuan dan puan dalam sesi video kali ini saya ingin membawakan lagi satu topik yang sesuai untuk dibincangkan, sama ada tuan dan puan seorang usahawan ataupun tuan dan puan ini seorang ketua ataupun tuan dan puan ini seorang yang berkerjaya atau tuan dan puan merupakan seorang individu yang dikelilingi oleh orang-orang lain. Jadi tak semestinya ada bisnes sahaja. Apa-apa yang tuan lakukan pun dalam video kali ini saya akan memberi satu perkara yang tuan dan puan boleh bawa dan boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Jadi apakah sebenarnya perkara yang penting apabila kita bercakap tentang menyampaikan message? Apakah perkara ataupun elemen penting apabila kita nak sampaikan message, tuan dan puan? Cerita, story. Okey. Jadi saya masih ingat lagi semasa saya berumur 6 tahun. Semasa saya berumur 6 tahun. Saya tinggal di kampung di sebuah kampung di Bagan Datuk bersama mak, ayah dan adik-beradik. Saya ada 5 orang adik-beradik dan saya adalah anak yang keempat. Jadi saya masih ingat lagi masa umur saya 6 tahun, saya belum ada adik 6 tahun. Jadi pada umur 6 tahun itu rakan-rakan saya ramai yang dah pergi ke tadika. Tapi saya tidak. Apa yang berlaku tuan dan puan setiap pagi, setiap hari saya akan mengikut mak. Apa sahaja jadual mak saya tu saya akan ikut. Jadi bila mak saya bangun pukul 5 pagi atau 4 pagi dia masak. Orang zaman dulu masak dapur kayu dapur kayu kena kena letak mancis dengan sabut sampai dia terbakar, lepas tu letak kayu sampai api tu hidup. Jadi biasanya mak akan bangun pagi sekitar 4 pagi begitu. Jadi biasanya saya akan terjaga sekitar 4:30 pukul 5 yang mana mak saya sedang masak. Maksudnya api tu dah ada lah. Periuk-periuk semua dah ada atas dapur. Jadi saya pun duduk tengok saja mak saya tu. Jadi nampaklah dia masak air. Zaman dulu pagi-pagi masak nasi. Pagi makan nasi. Boleh bayangkan makan nasi, ada sambal udang geragau, ada mungkin ubi kayu, kalau ada pun sayur tak ada sangat. Dia tak ada sayur pagi tu, tapi ada nasi. Bila saya ingat balik, mak saya memang tiap-tiap pagi masak nasi kerana ayah saya bekerja di ladang kelapa sawit. Dan ayah saya perlu berbasikal dari Batu 13 sampai ke Batu 7 tak salah saya. Jadi ayah saya kena berbasikal tu. Dekat 10 batu lebih dia berbasikal. Jadi dia akan keluar pagi-pagi dan mak saya akan masakkan nasi. Dia akan siap masuk dalam bekas-bekas masukkan. Nasi tu sebekas dan saya ingat lagi bekas tu penuh dengan nasi. Dan lauk lah ada ikan masin ke. Dia ikut keadaan waktu tu. Tapi antara sarapan pagi yang saya ingat adalah nasi, sambal udang geragau ataupun ada ikan bilis ataupun ada ubi kayu. Sambal ikan bilis, itulah kebiasaannya yang dibungkuskan untuk ayah saya tu. Jadi ayah saya akan pergi kerja. Dalam 5:30 begitu akan pergi kerja. Dan seingat saya, ayah saya beritahu bahawa dia akan naik basikal dan dia akan berhenti satu tempat. Kalau dah masuk subuh, biasanya dia akan sampai ke ladang kelapa sawit tu subuh. Dia akan sembahyang solat di sana, solat subuh. Jadi mak saya ni bila ayah saya dah pergi, saya ikut mak hantar ayah bye pergi. Kemudian mak akan sembahyang subuh, saya pun duduklah sebelah mak akan mengaji, saya pun akan duduk sampailah saya tertidur semula, dengar mak mengaji, letak kepala di riba mak. Jadi saya ingat lagi keadaan-keadaan tu, dan saya ingat lagi yang saya tak pergi ke tadika. Jadi masuk waktu siang macam pagi dah start pukul 7, mak akan turun bawah sebab rumah kayu dia ada kolong di bawah tu kosong. Rumahnya tiang tinggi, so ada kolong. So bawah kolong tu biasanya kami kena sapu, kena bersihkan. Kat tepi tu ada pokok-pokok, ada daun-daun kering, sapu. Jadi sekitar bila hari dah terang 8:30 pukul 9 macam tu, saya akan kayuh basikal ikut mak. Antara aktiviti yang mak saya lakukan antaranya adalah pergi ke kebun koko, petik koko. Dan saya ingat lagi saya pernah tanya, mak pun akan cakap, ini kebun embah. Maksudnya kebun tu bukan kebun dia, pokok koko tu bukan pokok koko dia, tetapi pokok koko mak dia.
Tapi dia yang petik. Dan saya ingat lagi, biji-biji koko ni selepas kita potong kan dia basah, jadi dia berat. Bawa balik ke rumah, mak akan keringkan. Masa keringkan tu zaman dulu, pakai pun letak di tanah, lapikkan dengan guni plastik, lepas tu tebarkan biji koko tu. Jadi keringkanlah setiap hari, keluarkan, hujan angkat masuk, keluarkan, dan antara tugas saya adalah untuk jaga dan pastikan tak ada ayam yang kacau koko tu. Sebab mak saya beli ayam kampung. Ayam kampung adalah 10 ekor, ada 5 ibu macam tu kan. Jadi setiap satu ibu tu ada 3 ekor anak lagi, cicit. Jadi saya akan jaga supaya ayam dengan anak-anak dia ni tak pergi cakar-cakar biji koko tu. Kalau ada yang macam tu, saya kena dan saya kena kutip balik biji koko yang berterabur tu. Jadi itu antara tugas saya. Setiap hari tuan dan puan, saya masih ingat sebab waktu itu umur saya 6 tahun. Masa umur saya 5, 4, 3 saya tak berapa ingat. Tetapi saya ingat lagi kerana saya tak pergi tadika pada umur 5 tahun. Jadi setiap susunan jadual hari itu saya ingat. Apa yang berlaku pada saya apabila saya besar, apabila saya dewasa. Saya pernah bertanya pada mak saya, kenapa tak hantar saya pergi tadika? Mak saya tak jawab masa tu. Dan dia hanya jawab apabila saya sudah berkahwin. Sampai saya dah tua, saya dah kahwin tu, barulah dia jawab. Sebenarnya sebelum tu dia jawab lain. Dia jawab lah, saya tak ingat. Tapi bila saya dah berkahwin tu, saya ingat lagi, saya dah tua lah mak saya dah berkahwin kan. Jadi dia kata sebenarnya mak tak ada kawan. Anak nombor 1, 2, 3, 4. Yelah, anak nombor 1 kata bila dah sekolah menengah dah ada kawan-kawan. Lain dunianya. Jadi bila saya umur 6 tahun tu, dia dah kata, kalau pergi sekolah anak aku ni, aku tak ada kawan. Jadi dia tak ada kawan. Jadi jadual harian dia tak mahu keseorangan, dia nak ada kawan. Jadi dia nak saya pergi berbasikal dengan dia, pergi kebun, bersama-sama dengan dia petik pucuk ubi, bersama-sama dengan dia masak. Walaupun saya tak buat apa-apa, saya hanya baring. Kerana dia kata, mak nak kawan, mak nakkan ada orang teman. Jadi bila saya fikir balik begitu, saya kata, ibu saya ni sebenarnya orang yang tak boleh seorang-seorang. Dia kena ada orang sentiasa. Dan saya bila ingat balik, saya juga ada ciri-ciri itu. Tak boleh keseorangan. Walaupun sifatnya adalah lebih introvert, karakternya introvert, bukan extrovert, tetapi dia masih nakkan ada orang sentiasa di sekitarnya. Kalau tak ada orang, tak boleh. Jadi bila saya ingat lagi kan perkara-perkara yang berlaku, yang saya lalui dengan mak saya tu, maka saya melihat betapa gigihnya dia, dan itu sebenarnya yang menjadikan satu inspirasi kepada saya, yang saya nak I want to be better than her. Macam tu. Kalau dia boleh ada jadual suatu hari yang penuh, saya pun nak macam tu. Tak boleh kurang. Jadi secara tak langsung, saya tak sedar, tetapi secara tak langsung. Jadi kalau dalam kehidupan tuan-tuan, apakah perkara-perkara atau memori-memori seperti mana yang saya baru ceritakan tadi, yang telah menjadikan tuan ataupun telah menjadikan diri tuan dan puan sebagaimana tuan dan puan hari ini? Jadi apakah perkara-perkara, apakah cerita-cerita kecil dalam setiap momen kehidupan kita itu yang sebenarnya menjadikan kita, yang sebenarnya perkataannya menginspirasikan kita menjadi kita hari ini? Itu sebenarnya tuan dan puan, message yang ditinggalkan oleh orang-orang dalam kehidupan kita. Macam yang saya ceritakan tadi, sebenarnya ada message yang ditinggalkan oleh ibu saya. Ibu saya meninggal dunia pada tahun 2018 September. Jadi itu sebenarnya message yang ditinggalkan. Jadi kalau kita tuan dan puan, macam mana kita nak sampaikan message itu kepada diri kita sendiri kalau kita tidak nampak ianya sebagai satu cerita dalam setiap momen kehidupan kita? Jadi sekiranya tuan dan puan boleh ingat semula apa-apa sahaja momen, sama ada bersama ibu, bersama ayah, bersama kawan ataupun bersama dengan pasangan sekalipun kan, momen-momen itu sebenarnya merupakan satu cerita yang ada message yang ingin disampaikan kepada tuan dan puan sendiri yang melaluinya. Jadi message-message ini hanya akan sampai apabila kita boleh meletakkannya sebagai satu penceritaan. Jadi kalau kita kata apakah cara yang paling baik untuk menyampaikan message dalam kehidupan tuan dan puan, adalah dengan story, cerita.
Jadi sebenarnya kita ni pun mendapat mesej dalam sepanjang kehidupan kita ini apabila kita melihatnya sebagai satu momen, satu scene. Kalau kita tengok satu tayangan video tu kan, scene 1, scene 2, scene 3 yang terus disusunkan. Maka apabila kita gabungkan, kita combine itu, maka dapatlah mesej itu dan kita akan ingat. Mesej tu kita akan ingat dan kita akan dapat. Bila kita ingat, kita dapat, kita akan hargai. Kita akan hargai mesej-mesej itu. Jadi apabila kita ada ada kita dah dapat cerita-cerita ini, maka tuan dan puan adalah sudah tiba masanya untuk tuan dan puan kompilasikan. Mungkin dalam keadaan sekarang ia hanyalah lakaran-lakaran dalam kepala, tuan dan puan boleh mulakan. Sekiranya tuan dan puan merupakan individu yang pandai menulis, mungkin sudah dimulakan dengan penulisan. Sekiranya tuan dan puan lebih kepada audio dan visual, mungkin tuan dan puan sudah mula kongsikan dalam bentuk-bentuk video pendek-pendek supaya cerita-cerita ini, mesej ini tuan dan puan yang dapat kepada tuan dan puan boleh keluar, tidak hanya terhad kepada keadaan tuan dan puan saja. Jadi saya lihat semangat ibu saya yang ada jadual rutin. Dia rutin tuan dan puan. 4 pagi dia buat macam tu, 5:30 buat macam tu, solat subuh. Jadi saya nampak semua itu, dan semua itu sebenarnya jadi macam satu filem yang ditontonkan berulang kali dalam memori saya. Dan apabila otak kita semakin matang, kita dapat mesej tu dengan lebih jelas. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan mendapati tuan dan puan ada cerita, maka boleh mulakan sekarang. Tinggalkan thumbs up dalam video ni dan boleh klik subscribe dan boleh check playlist dalam channel Nur Aminah Umar. Jadi untuk itu tuan dan puan, selamat menonton semua video-video yang ada dalam channel Nur Aminah Umar, dan sehingga itu kita berjumpa lagi di video yang akan datang.